Kesatuan Sekerja dalam perspektif Marxism bukan sekadar organisasi yang memperjuangkan hak-hak ekonomi pekerja seperti gaji, keselamatan pekerjaan, dan waktu kerja, tetapi berperanan juga sebagai alat perjuangan kelas yang lebih luas. Kesatuan dilihat sebagai wadah kolektif untuk membina kesedaran kelas dan menentang hegemoni kapitalis. Di era globalisasi dan ekonomi digital hari ini, fungsi Kesatuan Sekerja semakin mencabar, namun relevan dalam mempertahankan hak dan maruah golongan pekerja, termasuk dalam sektor pekerjaan yang tidak formal seperti ekonomi gig. Seterusnya, kajian literatur. Peringatan kolektif SBU pada tahun 2003 sehingga 2005. Menurut kajian oleh Ki Sabriah dan Mahathir Ahmad pada tahun 2009, mendapati bahawa rundingan antara SBU dan pihak majikan berlangsung selama 21 bulan yang melibatkan tuntutan kenaikan gaji sebanyak 10 hingga 12%. Namun, majikan hanya menawarkan 5%, selaras dengan indeks harga pengguna IHP sebanyak 1.4%. Rundingan buntu sehinggalah campur tangan Jabatan Perhubungan Perusahaan. Akhirnya, majikan bersetuju memberikan kenaikan lebih 5%. Tapi, mereka membatalkan bonus tahunan dan menggantikannya dengan bonus berasaskan prestasi PLWS. Tawaran ini ditolak oleh ahli kesatuan kerana mereka menganggap bonus tahunan adalah hak penting dan PLWS terlalu berisiko. Saya akan pergi kepada objektif yang pertama, iaitu menganalisis peranan Kesatuan Sekerja SBU dalam memperjuangkan hak dan juga kebajikan pekerja dalam sektor perbankan di Sabah. Pihak SBU sendiri, iaitu Puan Catherine G. Kunan, pernah menyelesaikan konflik antara majikan dan juga pekerja, iaitu majikannya adalah Alliance Bank Cawangan Sinsuran dan juga pekerja bank itu sendiri. Pihak SBU melakukan piket terhadap Alliance Bank Cawangan Sinsuran kerana menutup cawangan dan menghantar surat kepada pekerja sehari sebelum penutupan. Kemudian, setelah melakukan piket, pihak SBU berjaya mempertahankan hak pekerja yang merupakan ahli kepada SBU, dan pekerja yang diberhentikan kerja diberikan hak, iaitu dipindahkan kepada cawangan yang berdekatan. Seterusnya, objektif yang ketiga iaitu mengenal pasti strategi dan tindakan yang dilakukan oleh SBU dalam menangani konflik perburuhan di antara majikan dan pekerja. Melalui dapatan yang diperolehi, antara strategi dan tindakan yang dilakukan oleh SBU untuk menangani konflik ini adalah yang pertama, menetapkan perjanjian kolektif atau CA untuk melindungi hak kebajikan pekerja yang berdaftar sebagai ahli kesatuan di bawah SBU. Selain daripada itu, mesyuarat juga merupakan salah satu strategi dan tindakan yang dilakukan oleh SBU untuk menangani konflik yang berlaku. Mesyuarat ini dilakukan sekiranya terdapat isu yang tidak terancam berlaku. Selain daripada mesyuarat, perundingan juga dilakukan oleh SBU, di mana perundingan ini dilakukan sekiranya terdapat isu yang dibangkitkan. Selain daripada itu, piket. Piket ini pernah dilakukan oleh SBU untuk menyelesaikan konflik yang timbul di Alliance Bank Cawangan Sinsuran Sabah, di mana konflik itu berbentuk perberhentian pekerja secara tidak adil yang dilakukan oleh majikan. Tambahan pula, SBU juga menjadi penasihat dalam mesyuarat. Sebagai contoh, SBU pernah menjadi penasihat untuk menyelesaikan konflik yang timbul di Alliance Bank. Pada waktu itu, SBU telah menawarkan VSS atau Voluntary Separation Scheme, iaitu pempasan, dan juga memberikan idea untuk memindahkan pekerja-pekerja tersebut ke cawangan bank yang lain. Akhir sekali, mempunyai pemimpin yang berkaliber juga merupakan salah satu tindakan dan strategi yang dilakukan oleh SBU untuk menangani konflik di antara majikan dan pekerja. Hal ini dikatakan demikian kerana pemimpin Kesatuan Sekerja haruslah mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dalam undang-undang perburuhan dan mempunyai empati yang baik dalam memahami persekitaran organisasi supaya tidak ada majikan yang memandang serong terhadap sesebuah kesatuan sekerja.
Seterusnya, saya akan membentangkan objektif yang kedua, iaitu menilai sejauh mana pengaruh SBU terhadap hubungan antara majikan dan pekerja dari perspektif teori Marxism. Sabah Banking Employee Union (SBEU) memainkan peranan penting dalam memperjuangkan hak pekerja dan mengurangkan penindasan serta penyalahgunaan kuasa antara majikan dan pekerja. SBEU bertindak sebagai suara kepada golongan pekerja yang seringkali berada dalam kedudukan kurang berkuasa dalam hubungan industri. Contohnya, dalam satu kes melibatkan Alliance Bank, pihak bank telah memberikan notis pemberhentian kerja kepada pekerja hanya sehari sebelum cawangan bank tersebut ditutup. Tindakan ini dianggap tidak berperi kemanusiaan dan melanggar prinsip hubungan kerja yang adil. Sehubungan dengan itu, SBEU segera campur tangan dengan menghantar surat rasmi kepada pihak pengurusan bank untuk mendapatkan penjelasan serta menuntut keadilan bagi pihak pekerja yang terjejas. Menurut Puan Catherine, selaku setiausaha SBEU, tindakan ini membuktikan bahawa SBEU bukan sahaja melindungi hak pekerja, malah berusaha untuk memastikan wujudnya keseimbangan kuasa dalam sistem pekerjaan. Pendapatan kajian menunjukkan bahwa berlakunya Marxism di SBEU, di mana SBEU memainkan peranan penting dalam memastikan pekerja mendapat perlindungan sewajarnya, khususnya apabila berlaku pemberhentian kerja secara mendadak, seperti yang dinyatakan dalam objektif 1, apabila Alliance Bank menutup cawangan di Sinsuren, SBEU segera bertindak dengan mengadakan piket dan menghantar surat bantahan kepada pihak bank. Hasilnya, pekerja yang terjejas berjaya dipindahkan ke cawangan lain tanpa kehilangan pekerjaan. Ini membuktikan bahwa SBEU bukan sekadar satu organisasi, tetapi pelindung kepada nasib pekerja mereka. Dari perspektif teori Marxism pula, dapatan bagi objektif kedua memperlihatkan bagaimana SBEU menjadi pengimbang kuasa dalam hubungan antara majikan dan juga pekerja. Dalam konteks kapitalisme, majikan seringkali dilihat memiliki kuasa yang dominan, namun SBEU telah menjadi suara kepada golongan pekerja membela mereka daripada ketidakadilan seperti notis pemberhentian yang tidak wajar. Ini selari dengan pandangan Marxism yang menekankan perjuangan kelas dan pentingnya solidariti pekerja dalam melawan penindasan kuasa majikan. Seterusnya, untuk objektif yang ketiga pula adalah strategi dan tindakan SBEU dalam menangani konflik perburuhan sangat pelbagai dan sistematik. Antaranya termasuklah penggunaan perjanjian kolektif atau collective agreement, perbincangan terbuka, rundingan rasmi, serta tindakan piket sebagai tekanan kepada majikan. Selain itu, kehadiran pemimpin kesatuan yang berani, tegas, dan bijak strategi juga menjadi tulang belakang kepada keberkesanan tindakan kesatuan ini. Dalam isu Voluntary Suppression Scheme, misalnya SBEU turut memainkan peranan sebagai penasihat kepada pekerja. Akhir sekali, kajian ini membuktikan bahwa SBEU bukan sahaja memainkan peranan besar dalam melindungi kebajikan pekerja, tetapi juga sebagai agen perubahan yang memperjuangkan hak, kesaksamaan, dan keadilan sosial di tempat kerja. Oleh itu, teori Marxism pada saat ini adalah masih relevan dalam memperjuangkan hak pekerja. Melalui pendekatan Marxism, SBEU bukan sahaja memperjuangkan tuntutan ekonomi pekerja, tetapi juga menentang ketidakstabilan kuasa antara pekerja dan majikan. Terima kasih.